salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa la azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaifa asbahtum? Bagaimana anda pada pagi ini? Yang mudah-mudahan saya mendoakan kalian bukan saja terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada pagi ini, pada tanggal 1 Rejab, kita terus-menerus mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Jangan lupa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, mudahan kau berkatilah kami dengan keberadaannya kami pada bulannya Rejab. Ya Allah, mudahan kau berkati kami pula pada bulannya Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan ya Allah, kau sampaikan kami pula pada bulannya Ramadan. Jadi mudah-mudahan pada pagi ini bukan saja kita diberkati tuan-tuan. Jadi saya nak dengar seperti biasa, apakah jawapan yang tuan-tuan nak berikan bila mana Nabi bertanya kepada as-sahabah, kaifa asbahtum? Bagaimana berpagi anda pada pagi ini? Maka sahabat-sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami berpagi-pagi dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu jawaban yang keluar daripada mulut kalian, maka Nabi bertanya lagi, wa ma alamatu imanikum? Apakah tanda kalian pada pagi ini, pada tanggal 1 Rejab masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Cuba jawab di ruangan komen. Kalau kita mendakwa, kalau kita berkata, ya Allah, aku masih lagi beriman, Ustaz, saya masih lagi beriman kepada Allah, maka apakah jawaban tanda iman itu? Maka berkata as-sahabah, ketika ditanya oleh Nabi, maka sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa nashkuru alal rakha wa narda bil qada. Terima kasih Kak Norani Yusof. Artinya apa? Ya Allah, pagi ni tanda kami masih lagi beriman pada tanggal 1 Rejab. Apa tanda je? Nasbiru alal bala, kami masih lagi bersabar di atas ketentuan, ujian yang diberikan oleh Allah. Wa nashkuru alal rakha, kami masih lagi bersyukur di atas kelapangan, kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Wa narda bil qada, dan ya Allah, kami masih lagi redha dengan penentuan qada dan qadar yang engkau telah tentukan. Jadi maknanya, kalau setiap pagi tuan-tuan kita duk ulang kalam-kalam begini, mudah-mudahan dia masuk dalam hati sanubari zahir dan batin kita untuk terus menjadikan kita betul-betul orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alhamdulillah pada pagi ni saya on the way ke Muar tuan-tuan. Saya ada urusan bersama dengan Abah, dengan Ustaz Din dan Ustaz Saiful di belakang. Kami nak ziarah Tuan Guru Haji Nazaruddin di Pondok Jorak. Jadi kalau tuan-tuan nak dengar nasihat daripada Abah pada pagi ni, saya nak bagi mic kepada tuan-tuan, nak bagi mic kepada Abah. Sebab Abah ni tuan-tuan tak boleh duduk saja. Kalau duduk saja saat lagi dia pening. Baik bagi dia bercakap, baik bagi Abah mengajar tuan-tuan. Sebab itu makanan rohani bagi diri Abah. Jadi siapa nak dengar nasihat daripada Abah pada pagi ini, sementara saya sembang santai bersama dengan Abah, kita dengar sedikit mutiara-mutiara, kalam-kalam hikmah daripada Abah untuk kita mendapat renungan pada tanggal 1 Rejab pada hari ini. Yang mudah-mudahan Abah nanti boleh kongsikan apa amalan-amalan yang salafus soleh, apa amalan-amalan yang mursyid kita dulu biasa buat bila masuk je bulan Rejab. Macam malam tadi tuan-tuan, alhamdulillah malam tadi tahniah kepada tuan-tuan yang bersama dengan saya dan pelajar-pelajar Madrasah Ariyat untuk kita bersama membaca istighfar Rejab. Pedulilah, ada orang kata bid'ah ke, Nabi tak buat ke. Masalah yang di Riyadh tu pun puak-puak Wahabi tak bising pun buat konsert. Habis beratus ribu tiket buat konsert dan sebagainya. Yang tu puak Wahabi tak mencelah pun. Ni kita nak istighfar satu malam Rejab. Bukan kita wajibkan, sekadar kita nak hidupkan amalan.
Sebelum maghrib kita baca Ratibul Attas. Betul ke betul? Lepas maghrib kita baca Istighfar Rajab yang dikarang oleh Habib Hassan apa tu? Al-Haddad, Habib Hassan bin Abdul Rahman Al-Haddad, yang alhamdulillah dengan susunan yang beliau nukilkan, kita bukan saja dapat membaca, bahkan mudah-mudahan kita memahami, kita merasai kehebatan penulisan karangan yang kita yakin tuan-tuan, para ulama ni, dia menulis satu karangan bukan semata-mata daripada ilmu dan kefahaman. Ini yang paling penting. Dah? Tuan-tuan kena right on benda ni, kena faham. Sebab tu kenapa kalau kita tengoklah Imam Ghazali, kenapa karangan beliau lebih banyak daripada umurnya. Cuba tulis ayat ni. Dari situ tuan-tuan boleh fikir kenapa Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Ustaz Din ada numbers tak? Berapa karangan Imam Ghazali? Berapa ribu? Daripada maklumat Ustaz Din tahu. Banyaklah. Sehingga kata ulama, karangan Imam Ghazali ni lebih daripada umur dia. Betul Ustaz Din? Kalau kita kata sehari kita boleh karang 10 page. Sehari kalau kita boleh karang 10 muka contoh. 10 muka surat. Bayangkan tuan-tuan boleh karang hari ni sehari 10 muka surat. Lepas tu satu kitab berdurasi, contohlah satu kitab yang basic 200-300 muka surat. 200-300 muka surat, tuan-tuan terpaksa menggunakan lebih kurang 20 hari untuk menyiapkan satu naskah kitab. Betul? Apatah lagi yang kitab berjilid-jilid, 20 jilid, 30 jilid. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi di situ apa yang tuan-tuan boleh faham ialah para ulama salafuna as-salih, para wali ni, mereka mengarang bukan semata-mata dengan ilmu, tetapi mereka mengarang dengan nur, dengan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ tuan-tuan boleh ambil faham. Sebab tu kenapa bila sampainya bulan-bulan yang barakah, kita mengambil amalan-amalan ratib, aurat-aurat yang dikarang oleh para habaib ini, kerana kita yakin mereka bukan saja menulis semata-mata dengan ilmu, dengan kepahaman, dengan apa yang mereka dapat daripada keturunan mereka sehingga sampai kepada Nabi SAW, tetapi saya terlebih yakin tuan-tuan, mereka mengarang penuh dengan nur. Macam Habib Abdul Rahman Al-Attas sendiri, kalau kita baca kelebihan-kelebihan yang dikarang oleh beliau tuan-tuan, Allahu Akbar. Ratibul Attas tu nak cerita berkatnya, nantilah Ustaz dia cerita ke, Abah cerita ke. Cuma mudah-mudahan pada hari ni kita dengar sedikit nasihat daripada Abah, sementara kami on the way ke Mujorak. Mudah kita dapat sedikit mutiara dalam santapan rohani pada hari ini. Wallahu alam. Silakan Abah. Abah kepik siapa? Abah kepik. Kepik dekat ni. Tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak-anak yang melayari ni dikatakan rancangan ini yang ditaja oleh Ustaz Arwan, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan yang sejahtera daripada Allah SWT. Ringkasnya, pagi ini saya tuan dah cakap bahawa ada asas-asas di dalam perkataan-perkataannya tadi itu, ya, bermula daripada solat Nabi SAW, bertanya para sahabat dan sahabat menjawab, dan semuanya itu adalah mengandungi makna hakikat dan makna makrifat. Perbuatan-perbuatan sahabat bercakap itu di atas dasar hakikat dan makrifat, kerana mereka telah hakul yakin dan mereka telah sampai pada nur yakin. Martabat mereka itu tinggi di sisi Allah SWT. Jadi apa kiranya kalau kita bincang sebutan kita yang dhaif ini lagi hina ini, lagi banyak dosa. Semua apanya yang kita cakap ini, Abah cakap ini ada sekadar untuk menyampaikan apa pahaman Abah daripada mendapat perangan ulama mutabar. Begitulah juga semuanya bercakap menerusi dakwah ni, semua melalui pada apa yang dah diajak oleh para ulama mutabar. Cuma kita terpaksa kena menggunakan cara zaman terkini supaya dimengerti oleh orang terkini. Berbeza dengan orang terdahulu, memadai dengan perkataan-perkataan dahulu memadai. Telah dengan memadai cukup untuk menusuk jiwa raga dahulu.
Ini perlu diuraikan dengan bahasa terkini, dengan kepahaman terkini, tapi rojok dengan apa yang telah digambarkan oleh para ulama mutabar dan tidak lari berakal dan ahli sunnah. Jadi dikata oleh Nabi tanya, ya sahabat, apa khabar kamu pagi ini? Satu jam. Dan Nabi sahabat menjawab, kami ini subhanallah masih lagi beriman kepada Allah SWT dengan cara yang pertama tadi, nasbiru 'alal bala. bila kami dapat melayani bala daripada Allah Taala. Kerana bala itu adalah satu daripada musibah Allah SWT kepada orang yang beriman. Bala ini ada musibah kepada beriman, kerana Allah nak mengangkat orang beriman itu ke taraf tinggi, di derajat tinggi sisinya, dan masuk dalam wilayah Allah. Jadi pada pandangan zahir memang tak nampak dan payah dan susah. Jadi mereka dah sedang berjalan, mereka diangkatkan oleh Allah tambah dari nur-nur, ya, seperti nur itibal, nur itibah, nur Islam, nur iman, nur ihsan, yang masuk daripada nur wisol, daripada nur iqbal. Jadi kata Ustaz Wan tadi, para ulama-ulama seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan para ulama lain pun mengarang kitab, lebih daripada umat mereka karangan lebih banyak. Ya, mereka karang dengan nur sebab mereka duduk dalam nur wisol dan nur iqbal. Nur ini adalah yang tertinggi. Kan nur ini adalah curahan Tuhan, bukan kita boleh buat sendiri. Bukan kita boleh mengarang sendiri, kita boleh akal sendiri, bukan, tak mencukupi. Maka itu sebab saja pada permulaan awal, bila sudah diangkat derajat nur wisal, nur iqbal, maka rohani mereka berada di arash, jasad mereka berada di bumi. Inilah orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan ilmu, dan bukan dengan amalan. Ilmu dan amalan tidak boleh menyampaikan kita kepada macam tu. Maka Allah beri bertangga-tangga kepada kita. Bagi orang awam, punya ilmu dan amal. Ya, bagi orang tarikat, dia beri jalan kepada Allah SWT dengan amalan-amalan, ya, yang telah diadabkan kepada kita, dan kita menjalani adab itu, bermula dengan beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulullah SAW, beradab dengan guru-guru kita. Orang siapa beradab dengan Allah dan Rasul, tidak beradab dengan guru, maka pun tak akan dapat martabat tinggi sebenarnya. Siapa yang tinggi beradab dengan guru, tidak beradab dengan Rasulullah pun begitu juga. Kalau siapa beradab dengan Rasul dan dengan guru tinggi tapi dengan Allah kurang, maka pun begitu juga tak dapat. Ya, kita tak masih duduk dalam awam lagi, walaupun tinggi mana ilmu kita sekalipun. Dengan itu makanya sahabat menjawab bahawa kami ini masih lagi, ya, kami masih lagi sabar dengan segala bala. Kerana bala itu adalah penuh dengan makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setiap bala itu mengandungi maksiat dan mengandungi nikmat. Jika siapa jatuh pada maksiat, maka di situ ada dapat melihat hikmah daripada makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak awalan bagi pandangan syariat ialah kita boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat antara itu satu jalan untuk mendekati diri kepada Allah, membersihkan diri kita. Hanya tu. Tapi jangan kita mencari maksiat, tidak boleh. Kalau kita diturunkan musibah bala itu berupa maksiat, maka kita cepat-cepat lari kepada Allah dengan cara kita istighfar kepada Allah SWT, dan untuk takarub dengan Tuhan, untuk bersihkan diri kita dengan izin Allah SWT. Jadi musibah seperti yang baru berlaku pada kita ini, COVID, ya, semua itu musibah dari Allah SWT. Maka musibah itu mengangkat pada derajat orang-orang yang beriman. Di antaranya jika dikatakan mati kerana COVID, dia redha, maka dia akan dikatakan syahid. Ini perjalanan Nabi dengan Allah di sebuah gunung, sebuah bukit di dalam perjalanan Nabi kepada dalam musafir. Maka Nabi bangun naik atas puncak gunung, bukit kecil, solat sunat sana. Maka bila dia turun mari, maka Nabi kata kepada sahabat bahawa aku telah diberi izin Allah Ta'ala itu, aku minta kepada Tuhan itu beberapa perkara, dan Allah tidak izin kepada aku satu perkara. Salah satunya ialah aku minta diangkatkan musibah bala ta'un kepada umatku, kepada umat Islam. Kan Nabi kata tidak boleh, aku telah tetapkan takdir aku. Cuma siapa-siapa yang redha kepada musibah aku itu,
matilah keadaan yang beriman, maka dia mendapat syahid. Itu janji Allah dengan Nabi. Dan saya yakin, sangat yakin bahawa COVID, siapa meninggalkan secara COVID dan masih beriman dengan Allah Ta'ala dan redha pada musibah, maka ia dulu mendapat syahid kepada Allah SWT. Dia tidak sebab kita ada duka cita. Bukan sebalaman ini bukan senang kita dapat martabat syahid, tapi ini Allah turunkan musibah untuk syahidkan kita. Maka ini nikmat yang paling tinggi dalam darjat hidup manusia awam. Alhamdulillah. Begitulah biasanya. Jadi musibah ni akan turun kepada manusia bila beriman, macam-macam cara, macam-macam hal, mengikut zaman dan zamannya. Dan kita dalam zaman era baru ini penuh dengan kancah-kancah kepalsuan. Sama ada politik palsu, sama ada cari makan palsu, macam-macam kepalsuan berlaku. Di celah-celah itu kita mencari kebenaran di sisi Allah SWT. Sebenarnya Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, ya, dengan doanya dibaca oleh para ulama, Allahumma bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Allahumma bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Ini berbaca 4 kali. Kita pegang mana sakit kita baca 4 kali setiap hari. Mudah-mudahan Allah yang akan menyembuhkannya. Bukan ayat itu menyembuhkannya, Allah yang menyembuhkannya. Jadi ayat surah apa tu? Ya, apa subhanallah, apa lupa dah surahnya. Jadi ayat kedua, apa nama, subhanallah bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal, itu. Jadi subhanallah ini 4 kali bangun tidur, disuruh oleh para ulama ini bangun tidur lepas baca doa, baru bangun pergi nak mencuci diri untuk solat subuh. Itu. Begitu juga bila kita dalam kesakitan tubuh badan, pegang dalam tempat yang sakit itu, kita baca itu, kita pandang kepada Allah SWT. InsyaAllah mudah. Itu sisi Allah Ta'ala. Itulah yang tuannya kita, para ulama-ulama, kita ikuti. Ikuti kerana itu adalah mereka itu soleh, sangat soleh, dan mereka mendapat nur yang tinggi di sisi Allah SWT. Baik. Yang keduanya ialah nashkuru ala raha, bersyukur. Dia bersyukur pada bersyukur ini bukan maknanya adalah kita kata alhamdulillah. Itu lafaz sahaja, tapi molek, kata begitu molek bagi orang yang awam. Tapi pengisian dalam alif lam ha mim dal itu adalah pengisiannya, iaitu mencari hakikat kesyukuran kepada Allah SWT. Iaitu dituntut kita menjaga 7 anggota zahir kita daripada melakukan dosa. Alhamdulillah tu mensyukuri, hakikat bersyukur Allah Ta'ala itu ialah kita menjaga apa itu 7 anggota zahir kita daripada jatuh kepada dosa. Berjaga, itu amalan. Amalan ini dinamakan ubudiyah, bukan ibadah. Ubudiyah mana berserta hati dengan Allah Ta'ala. Lidah kita jasad kita melakukan amalan untuk menjauh diri daripada dosa, tapi hati kita bersama Allah ketika itu. Maka itu namanya ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita suruh kita itu jaga anggota zahir kita dengan berdosa, maka itu dikatakan mati hisi. Dalam perjalanan pengajian tasawuf, mati hisi. Mati di sini mati jasad kita daripada buat dosa. Makna kita fanakan jasad kita daripada buat dosa. Jadi disuruh, dituntut. Itu menandakan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita bertersilap pada langkah jatuh maksiat, kita cuba-cuba bertaubat kepada Allah, pembersihan kepada Allah Ta'ala. Dan kita mencari maksiat tidak boleh, mengadakan maksiat tidak boleh. Tapi terjatuh pada maksiat, maka Allah memahami kita sebenarnya. Jadi insya-Allah, jadi kita bila hidup dalam kelapangan, disuruh kita mensyukuri nikmat Allah dengan kita menjaga 7 anggota zahir kita daripada melakukan dosa atau fanakan berjasad kita berbuat dosa dengan izin Allah Ta'ala. Ini duduk dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram duduk apa ni perintah ini, iaitu alif lam lam. Alif lam lam itu Allah, alif lam lam itu ada apa nama, subhanallah, sifat nafsiah Allah. Alif lam lam ada nafsiah Allah, iaitu wujud, zat wajibul wujud. Ha depan Allah, hu itu salbiah, sifat salbiah Allah. Lima sifat salbiah, ya. Yang masalah ini ialah qidam, baqa, muqallab, dinahudis, yamu binasi, wadaniyah. Itu salbiah. Ya, akbar
ada 14 sifat Allah. Ya 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawi. Jadi subhanallah, 7 ada sifat-sifat ini ada kepada pengajian tauhid, dan kita usaha tauhid ada mengajar, ya. Jadi kita dalam pengatakan dalam kita takbiratul ihram, Allahu akbar, dilepas sembahyang, lepas solat, kita amalkan tuntutan dalam Allahu akbar itu, dan kita hadirkan diri kita, hati kita dengan hakikat syukur yang dikatakan tadi, mati isi. Kita jaga anggota tubuh kita daripada buat dosa, maka sempurnalah takbiratul ihram kita itu. Nah, siapa sudah dapat menjaga tujuh anggota zahir daripada buat dosa, kalau terjatuh cepat-cepat kita bangun, makanya kita bakal mendapat nur Islam. Tidak kita Islam dapat ilmu Islam saja, sembahyang, puasa, zakat, haji dan lainnya. Tapi bila kita dapat bati isi, kita akan dapat nur Islam. Apa dapat nur Islam? Nur Islam ini menjadikan kekuatan kita mendapat nur taufik, iaitu kekuatan daripada kita bangun buat ibadah. Kita buat ibadah kerana nur, beri pertolongan kita nur, dengan nur itu kita boleh buat ibadah. Kita kadang terfikir, dia kata dalam kitab-kitab bahawa ulama dulu semayang malam sampai 300 rakaat ada. Sampai itu baca Quran satu malam khatam. Kita terpinga-pinga, kita heran. Kerana kita masih duduk di daerah kemanusiaan, daerah akal dan perbuatan. Jadi mereka ini mendapat nur Islam, nur taufik, malam mereka itu di atas dasar nur, maka kekuatan itu timbul. Bukan kodrat kita sendiri dah, tenggelam dalam kodrat Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala. Jadi dengan nur ini kita perlu. Kalau kita buat ini, kita ada nur Islam, ada Islam, kita kena cari nur Islam. Ini dialah yang dikatakanlah kami dalam kelapangan kami bersyukur dalam kelapangan, maka syukur kelapangan kami menjaga mati isi, menjaga anggota saya kami berbuat dosa. Maka di situ akan dapat nur Islam. Itu diperintahkan lagi kepada kita dalam takbiratul ihram itu, ialah dengan kita membuangkan mazmumah dalam batin kita, kita masukkan sifat mahmudah semampu yang boleh. Kalau ini dapat kita buat, kita telah menuju ya. Kerana iman itu sebuah perkataan yang dulu diangkat, kita ikut panduan ilmu itu. Bayangkan menjatuhkan Romawi Timur itu dengan 200,000 tentera mereka, kita hanya 30,000 saja. Itu kena perjuangan dengan nur. Begitu juga di Parsi dengan nur. Maka dengan itu kita perlu dapat nur iman. Tak cukup dengan iman yang ada hari ini, tak cukup. Itu hanya ada pada orang awam sahaja. Kita akan cari nur iman itu secara hakikat. Kena stop pekerjaan kita mengejar dunia, bersedap-sedap dengan dunia, melalui lazat dan jasad. Kita kena hentikan. Kita kena cari lazat-lazat kebatinan melalui mujahadah. Imannya dia mesti bertarikat dan mujahadah untuk mencapai nur iman itu, insya-Allah. Bila sampai ke nur iman itu, nur wisal itu kita dapat, maka dah kita akan menuju dapat Allah angkat pada derajat kita nur ihsan. Nur ihsan ini bukan ihsan kita semayang nampak Tuhan, kalau tidak Allah nampak kita, itu pahaman kepada maksud ihsan. Tapi nur ihsan kita dapat, kita berada di arash. Rohani kita berada di arash. Tak boleh cerita ke orang, dan kita tak boleh habaq, dan kita pun tak tahu kita ada arah kita tak tahu. Tapi kehusyuknya bukan kepalang, zauqnya bukan kepalang, yakinnya bukan kepalang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini martabat tabahul yakin. Jadi begitulah. Nabi kata apa tu, as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu mi'raj bagi orang beriman. Jadi itu dia. Jadi subhanallah, kita kena cari ini. Jadi kena cari ini, kena buang dunia. Dunia yang membuat kita kepada terhijab dengan nur Allah Ta'ala.
Allah tak dapat, tak bagi kat kita je kita perlu bawa dunia, kelezatan dunia, tak dapat, pasti tak dapat. Tak dapat. Kalau Allah pilih kita tu lainlah. Tak dapat. Ghalibnya kita kena usahakan mengikut dalam kitab-kitab muktabar. Begitulah. Jadi subhanallah. Yang ketiga wa narda bil qada. Dan kita redha kepada qada Allah Taala. Kita dengan tadbir diri sendiri. Tadbir diri sendiri itu masih lagi kita gitu mengharap kepada ikhtiar kita sendiri. Bila kita redha Allah Taala, makanya kita redha hanya bab tauhid. Kita redha Allah Taala, setiap apa yang kita buat itu kita kena redha Allah Taala. Kita mesti memahami af'alullah dulu. Darjat mengenal Allah secara af'al. Ya, segala Allah berfirman, wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu buat semua ciptaan Allah. Jadi kita sekarang kita kena belajar melihat perbuatan kita, perbuatan makhluk, semua itu adalah perbuatan Allah SWT. Apa saja kita dapat melihat ini, mesapi menghayati ini setiap hari dengan pandangan kita, pendengaran kita, dengan rasa kita, insya-Allah lama-lama kita wujudnya Allah di dalam pandangan kita. Baru dia naik pada asma Allah, dia naik pada sifatullah, lebih tinggi. Orang yang duduk martabat nur ihsan yang tinggi, itulah duduk dalam zat Allah, memandang zat Allah SWT. Jadi inilah, walau pendek jawapan Nabi kepada sahabat, begitulah pendidikan sahabat ketika ditanya oleh Nabi. Mereka ini penuh dengan nur daripada Allah SWT. Kita sudah umur sekarang pencabar 70 lebih, ada 40, 50, 60. Bersegeralah paling tidak pun menuju kepada mencari jalan kepada af'alullah, asma Allah dan sifatullah. Mudah-mudahan rangkap pada pemandang zat Allah SWT secara hakikat di dalam dunia ini, dalam rangka menuju pada pandang Allah di alam akhirat nanti. Wallahu alam. Jadi itulah sekian banyak yang abah dapat buat tanpa buat persediaan. Itu pandangan daripada apa itu. Dia cuma satu abah nak beritahu, abah dapat ini daripada satu guru abah baru ini, guru abah, amalan daripada Ustaz Syekh Zakaria Al-Kandahlawi bimullah taala. Ya, apa itu selawat Nabi. Dan saya abah tanya Tok Guru, boleh kasih lebih pada anak murid? Dia kata tak boleh, kena bai'ah. Tapi kalau nak bagi yang ini boleh. Selawat Jibril sallallahu ala nabiyil ummi, sallallahu nabiyil ummi sebanyak 500 kali satu hari. Tak sampai dalam setengah jam, tak sampai. Abah dua dosan naik atas kereta Sa'udwan ni, dah habis 500 lebih kat 700 berbuat. Allahumma salli ala nabiyil ummi. Jadi itu selawat Jibril, buat 500 kali. InsyaAllah hari-hari buat 500 kali, sekejap saja. Jadi amalan-amalan untuk kita mendapat jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan selawat je sampai kepada Taala, bukan. Tapi Allah akan beri itu. Kita boleh selawat pun Allah beri, dapat pendengaran daripada Tok Guru kita pun boleh, bai'ah daripada Tok Guru, semua hukum dari Allah Taala. Bukan kita yang berselawat, tetapi Allah memberi khudrat kepada kita berselawat, khudrat Allah SWT dan kehendak Allah Taala. Khudrat Allah Taala duduk pada lidah, pada mata dan telinga kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan anak-anak jangan lupa tinggal sallallahu alaihi nabiyil ummi sebanyak 500 kali satu setiap hari. Kalau dah buat, alhamdulillah, terus kalau buat. Tapi silsilah ini sampai kepada Abdul Riyad dan sampai kepada Hasan Basri, sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad dia ini daripada Abah, Tok Guru Abah, sampai kepada Zakaria Al-Kandahlawi, sampailah kepada Hasan Basri, sampai Rasulullah SAW. Bersanad, salawat ini bersanad. InsyaAllah. Kalau kita buat tak bersanad, kita baguslah tu. Tapi ini lebih bersanad. Wallahu a'lam. Maafkan Abah, ya, setidak-tidaknya dapatlah bermesra dengan anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Siapa yang rindu, dah lama tak dengar kuliah Abah tu, mudah-mudahan terubat sikit rindu, dapat sedikit manfaat. Dah Abah bagi ijazah lagi. Mudah-mudahan menjadi satu kebaikan pada diri kita. Dan ingat tuan-tuan, antara kaedah yang selalu saya ajar,
Bila dapat satu ilmu baru, ayya'mala bihi walau marratan wahidatan. Belajar, cuba buat walaupun sekali dulu. Cuba buat walaupun sekali. Kerana hikmah itu bukan daripada amalan. Hikmah tu daripada kesungguhan kita, riadah kita, latihan kita. Dari situ Allah Ta'ala hitung. Jadi mudahan perkongsian daripada Abah bermanfaat. Nanti insyaAllah kalau ada masa lagi kami buat live lagi. Kami nak berhenti makan sekejap dekat Aikroh. Ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kepada pelajar-pelajar KK, hari ni boleh maklumkan dekat dalam grup, hari ni kita cuti. Kan, cuti. Tengok sekali lagi kalau lepas makan, kalau kami sempat buat live bersama Abah untuk khusus kelas KK saja, kelas khatam kitab tasawuf. Nanti saya akan maklumkan sebentar nanti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.